minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Ayat 144. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 142 dan 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, dan daripada binatang ternak Allah cipta untuk ditunggangi dan bukan untuk ditunggangi, tetapi boleh dimakan. Makalah oleh kamu dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Pengajarannya, antara tanda kekuasaan Allah dan rahmatnya, Allah mencipta binatang ternak yang banyak manfaat untuk manusia. Antaranya untuk dijadikan kenderaan seperti unta. Dan untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, kerana rahmat Allah juga Allah menciptakan binatang untuk dimakan dalam berbagai bentuk, rupa dan rasa. Supaya manusia tidak jemu
dengan hanya memakan satu jenis rasa sahaja. Yang ketiga, haram mengikut langkah syaitan. Haram mengikut langkah syaitan, seperti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya membazir atau makan berlebihan sehingga memudaratkan badan. Yang keempat, syaitan akan menipu daya manusia dengan apa cara sekalipun, setiap saat, supaya akhirnya manusia akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Penghuni neraka yang kekal bersama syaitan. Okey, ayat 143. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Samaniyata azwajin minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnaini. Qul azzakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Maksudnya jenis 8 pasangan daripada binatang ternak, iaitu daripada kambing, daripada biri-biri 2, iaitu jantan dan betina, dan daripada kambing 2 pasang, jantan dan betina. Maka tanyalah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrikin yang mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram, adakah yang jantan sahaja Allah telah mengharamkan, atau yang betina sahaja, atau yang dikandung oleh yang betina daripada kambing dan biri-biri? Maka beritahulah padaku dengan ilmu, dengan hujah, sekiranya kamu adalah orang yang benar. Pengajarannya, pertama, manusia yang paling zalim ialah yang mengambil hak Tuhan, iaitu menghalalkan apa yang Allah haram dan mengharamkan
apa yang Allah halal. Yang kedua, haram bercakap sesuatu tanpa ilmu. Dan itu adalah tipu daya dan arahan syaitan. Yang keempat, yang ketiga, setiap kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul pasti bersandar kepada hujah dan dalil yang sahih, sama ada daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Ayat hari ini 144 melengkapkan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah kata samaniyatu azwaj, 8 pasang. 8 kan? Daripada apa? 8 pasang tu daripada apa? Binatang ternak. Binatang ternak ada berapa jenis? 3, tapi dipecahkan kepada 4. Biri-biri, kambing, lembu, unta. 4 kan? Jadi 8 pasang tu ialah daripada 4 ni, 1 jantan, 1 betina. 4 kali 2 8. Jadi yang kita dah sebut berapa? 4 lah. 4 lah. Kita sebut kambing dan biri-biri, tapi jantan dan betina, jadi 4 lah. Baki lagi? Bagi 4 lagi lah. Dulu matematik dapat berapa? Okey, jadi hari ini pelengkap 4 lagi. 4 pasangan daripada binatang ternak. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minal ibil, dan sepasang. Min apa dia? Dari. Tak bawa marker merah. Habis dah. Okey, daripada ibil. Ibil lembu ke unta? Unta. Daripada unta isnaini. 2 tu maksudnya 1 jantan, 1 betina. Dia kalau jantan, apa nama unta dalam bahasa Arab? Jamal. Kalau betina? Itulah. Pandai naik je kan? Pergi Arafah naik unta kan? Tahu tak yang naik tu jantan betina? Tak tahu. Yang tahu? Tak. Yang tahu berapa harga dia kan? Dua-dua Allah sebut dalam Quran. Kalau jantan al-jamal. Al-jamal. Ini unta jantan. Kalau bagi nama Jamal tu maksudnya kita. Kalau betina an-naqatu.
Jantan unta betina. Naqah. Ada sebut dalam Quran kan? Cuba baca ayat tu. Cerita pasal apa ni? Pasal naqah. Nabi Saleh. Cerita Nabi Saleh. Bila kaum dia tak percaya kepada Nabi Saleh dan minta bukti, maka Allah keluarkan jamalkan naqah. Naqah yang bunting, kan? Keluar daripada mana? Dikatakan keluar daripada batu. Tapi yang keluar daripada batu tidak ada dalil. Okey? Wa naqatullahi wa suqyaha. Tak hafal ayat tu. Wa naqatullahi wa suqyaha. Wa naqatullahi wa suqyaha. Surah apa ni? Ini surah lazim. Wa naqatullahi wa suqyaha. Jarang baca surah ni. Kita baca langsung dalam solat. Surah Asy-Syams. Syams kan? Ada tak dalam Quran surah Asy-Syams? Ada. Macam terkejut je dengan surah Asy-Syams. Okey, wa naqatullah. Unta betina Allah. Tengok dia sandarkan unta ni kepada apa? Allah. Bila sesuatu sandar pada Allah menunjukkan apa? Sesuatu tu adalah mulia. Rasul Allah. Rasul tu mulia. Bait, rumah kan? Tak mulia, tapi bila dia sandar Baitullah, mulia. Masjidullah, masjid Allah, menunjukkan dan unta ni adalah unta yang mulia. Sebab tu disandarkan kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah yang ciptanya. Jadi Allah kata unta Allah ujian kepada kaum Nabi Saleh apa dah? Waktu hari unta minum, jangan kacau. Itu je. Wasuqiyaha minum. Dan unta Allah dan waktu dia minum, jangan kacau dan jangan bunuh. Itu je. Simple je. Tapi dia buat apa? Unta ni dia bagi minum, unta bila dia minum air, kemudian daripada dia minum air tu dia keluarkan susu. Susu tu untuk kaum Nabi Saleh. Mana dia minum pun asalnya juga untuk kaum. Tapi itu pun dia dengki. Maka dia pun sembelih. Maka sebab itulah Allah turunkan azab kepada mereka. Okey, jadi kalau jamal, unta jantan. Kalau naqah, unta betina. Kalau ibil, umum. Bila sebut ibil, termasuklah jantan dan betina. Sebab tu bila Allah suruh perhati pada unta, perhatilah pada ciptaan Allah, iaitu unta. Allah guna perkataan ibil ke, jamal ke, naqah. Ibil. Bagi ayat. Tak. Ayat yang Allah perintah. Perhati. Perintah. Kenapa tanya Ustaz Usama? Bila antara sebab kita lambat pandai ialah sentiasa bergantung pada Ustaz. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Surah apa ni? Surah apa ni? Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Tengok Allah nak bagi nikmat yang paling besar pada manusia bukan kesihatan, bukan harta. Tapi nikmat yang paling besar ialah apa dia? Era. Apa nikmat yang paling besar?
Ilmu apa ni? Semua Allah. Ilmu ma'rifatullah. Tidak ada nikmat yang paling besar melainkan ilmu kenal Tuhan. Sebab tu antara banyak ayat Al-Quran Allah suruh kita kenal Tuhan. Dengan cara apa? Berfikir. Di sini Allah suruh apa? Afala yanzuruna? Tidakkah mereka yanzuruna? Berfikir. Memerhati. Perhati apa ni? Nak kenal Allah. Tapi Allah kata, perhati ciptaan dia. Tidakkah mereka perhati ilal ibil? Unta. Allah tak kata ilal jamal. Ataupun ila an-naqah. Kenapa? Kalau sebut ilal jamal, mana orang tengok mana unta betina kan? Jadi Allah kata ibil mana? Tengok semua jenis unta. Perhati apa? Perhati apa ni? Kaifa. Bagaimana unta itu dicipta. Jadi nak kenal Tuhan, tengok apa? Ialah macam mana nak kenal Tuhan, iaitu perhati ciptaannya bagaimana Allah berkuasa mencipta itu. Kenapa unta? Ayat ini turun pada siapa? Orang Mekah. Apa yang binatang yang paling berharga dan paling bernilai bagi orang Mekah? Dan paling banyak ada depan mata mereka. Unta. Kalau Allah kata afala yanzuruna ilal Tapi tak jadi. tak ilal dajjaj ayam tak jadi. Dia, bila Allah sampai tepikkan unta tu, mestilah ada sebab. Yalah. Bagaimana Allah, kehebatan Allah mencipta unta. Ini perintah ni supaya kita berfikir. Okey. Siapa yang pernah berfikir bagaimana apa kehebatan unta yang menunjukkan kehebatan penciptanya? Cuba sebut. Dia Dia durability dia, ketahanan dia. kuat sikit. Bonggol unta. Kenapa? Simpan air. Apa kelebihannya? Dia boleh jalan jauh. Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Kenapa Allah tak cipta unta di Malaysia? Orang Malaysia tak perlu unta. Orang Mekah sangat perlukan unta. Sebab apa? Bila dia nak musafir, dia tak ada kenderaan. Kalau naik lembu, agak-agak sampai ke mana? Kalau naik kambing, agak-agak sampai mana? Daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Sempat tak sampai dengan naik kambing? Tak. Maknanya unta ni satu kenderaan yang less maintenance lah. Sebab itulah orang Mekah dia negeri padang pasir, keri kontang. Sumber pendapatan tak ada. Kelapa sawit tak ada, minyak tak ada. Minyak sekarang baru ada. Jadi apa sumber dia? Sumber orang Mekah. Berdagang perkara dagang. Bila orang datang, Perniagaan li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kerana kebiasaan Quraisy, orang Quraisy. Apa dia? Kebiasaan orang Quraisy. Rihlatash syita'i was-saif. Iaitu berdagang ke musim sejuk dan musim panas. Di mana? Yaman dan jauh tu. Mana orang Mekah boleh hidup sebab hasil perniagaan. Dari mana mereka dapat barang? Itu tanah padang pasir. Mereka ambil daripada Syam, Jordan. Dan nak ambil daripada Yaman, hujung. Macam mana mereka boleh pergi ambil begitu jauh? Naik kambing, mati. Naik lembu, mati dia orang. Jadi Allah jadi cipta satu kenderaan yang boleh berjalan jauh. Bila minum sikit, bila minum je, dia boleh bertahan beberapa hari. Tak payah, boleh berjalan terus. Kalau manusia berjalan kaki, minum air,
Berapa lama boleh bertahan? Setengah jam kan? Lepas tu berhenti lagi, minum lagi, berhenti lagi, minum lagi. Agak-agak bila nak sampai ke Yaman? Ha? Subhanallah. Tak sampai. Ha? Kan? Kemudian unta pula, orang Mekah nak berniaga. Bila nak berniaga, perlu bawa barang banyak. Maka Allah cipta unta boleh bawa barang banyak. Betul? Kalau kambing boleh bawa berapa kilo? Ha? Letak buku 2-3 biji je, buku pun jatuh. Ha? Lembu pun tak boleh bawa barang. Maka Allah cipta satu binatang yang boleh bawa barang banyak supaya orang Mekah boleh berniaga dan boleh hidup di tengah padang pasir. Nak bawa barang banyak, kena binatang tu besar, tinggi. Bila tinggi, macam mana nak letak barang ke atas tu? Allah cipta pula satu-satunya binatang, bila dia duduk, letak barang banyak, boleh bangun. Kalau lembu, letak barang banyak masa dia duduk, dia boleh bangun? Boleh bangun? Tak boleh. Kita kan, kalau kita letak barang banyak atas orang tu masa dia duduk, lepas tu dia boleh bangun? Tak, dia tumbang. Unta boleh. Sebab Allah sengaja cipta. Kalau kereta kan, kereta tengah padang pasir 4x4 kan, tengah padang pasir ada debu banyak, dia terus jalan ke berhenti? Unta boleh terus jalan. Debu banyak pun boleh jalan. Bulu mata, Allah cipta bulu mata. Debu kuat macam mana? Dia boleh redah, sebab dengan bulu mata dia boleh tahan habuk. Kan? Kereta kadang-kadang pada pasir tenggelam, betul? Bila tenggelam kena panggil apa? Tawin. Tawin pula tak ada. Tapi unta Allah cipta kaki dia tu pada pasir lembut macam mana dia tak tenggelam. Dia boleh jalan terus. Boleh tak? Oh. Allah cipta unta binatang besar. Tapi sebab manfaat untuk manusia, Allah cipta binatang unta walaupun besar, tapi boleh ditarik oleh budak kecil. Betul? Pergi ke Mekah di Jabal Rahmat kan, siapa yang nak tarik unta? Tapi kadang-kadang binatang kecil, orang tua pun tak mampu tarik. Seperti kambing. Dia tarik kan, kambing tarik dia. Sebab kambing bukan untuk pengangkutan, bukan untuk perjalanan. Boleh faham? Jadi Allah kata perhatilah. Begitu sayang Allah pada orang Mekah yang padang pasir kering kontang. Tiba-tiba dengan nikmat yang banyak, akhirnya orang Mekah sembah siapa? Sembah apa? Ha? Bukan sembah pencipta unta yang bagi makan pada mereka, tapi dia buat berhala, kemudian dia sembah. Bodoh tak? Sebab tu Allah kata falyabudu rabba hazal bait. Maka sembahlah Tuhan rumah ni. Jangan sembah patung yang ada tepi rumah Allah tu. Sebab yang bagi rezeki pada kamu Tuhan rumah Baitullah, bukan patung sebelah Baitullah. Boleh faham? Okey. Ini salah satu cara nak kenal Tuhan, iaitu dengan melihat dan memikirkan ciptaan Allah. Okey, kita biasa pergi Mekah kan? Biasa tengok unta. Pernah tak perhati dan berfikir macam mana Allah cipta ni? Pernah tak? Atau fikir macam mana nak panjat ni? Ha? Kita tak fikir kan? Sebab itulah ulama kata ada satu jenis ibadat, yang sangat penting, tapi ramai manusia tak tahu dan terlepas kelebihannya. Apa dia ibadat tu? Melihat dan memikirkan. Ini ibadat ni. Sebab perintah Allah. Perhati, tengok. Perhati, tengok, itu perintah Allah. Bila kita buat perintah Allah, itulah ibadat. Dalam surah yang kita selalu baca, ada tak perintah Allah? Surah Al-Mulk. Ada. Apa perintah Allah?
Allah perintah supaya kita beribadat dengan cara melihat dan berfikir. Apa dia? Melihat langit. Cuba baca ayat tu. Kita cuba baca perintah Allah supaya kita melihat langit. Dan lihat pula bukan sekali. Ayat nombor berapa? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Farji'il. Tengok lagi. Kan? Dan ada satu lagi, Allah suruh kita perhati pada ciptaannya dalam surah Al-Mulk. Burung kan? Perhati tengok burung. Ayatnya 30 ayat je. Kan baca tu tak malah, tak terhafal lagi. Awalam yarau ilat tayr. Kamu tak perhati kepada burung. Kemudian awalam yarau ilat tayr fauqahum, atas kepala kamu. Semua orang nampak. Semua tempat ada burung, betul? Kemudian burung tu membuka sayapnya dan menutup sayapnya. Ma yumsikuhunna illa. Allah suruh perhati apa dia? Kalau unta bagaimana Allah cipta. Kalau burung pula Allah suruh kita perhati bagaimana? Macam mana cara nak perhati? Tidak ada yang memegang burung sehingga tidak jatuh kecuali Ar-Rahman. Logik akal, kita campur apa-apa kan? Campur apa-apa je, jatuh je. Betul? Tapi burung tak jatuh. Boleh pergi panjang, jauh. Dia pernah tak burung berhenti sekejap isi minyak? Pernah tak? Sebab jauh berjalan, minyak dah habis. Tak ada, jalan je. Kalau ikut ayat tu, kalau kita berpegang kepada burung tu tak jatuh sebab dia ada sayap. Salah. Lah kan? Kita kata burung tu boleh terbang sebab ada sayap. Salah. Sebab ada yang ada sayap tak boleh terbang. Seperti ayam. Betul? Ayam ada sayap tak? Itik ada sayap. Tak boleh terbang. Tak percaya, cuba lambu itik. Naik sebab Allah. Sebab itulah kapal terbang semua ada sayap kan? Sebab apa? Dia tiru burung. Kalau kapal terbang tak ada sayap, jangan naik. Okey. Tu baru bincang bab unta. Daripada unta dua pasang, Jamal dan Naqah. Wa minal baqar, dan dari bakar, lembu. Isnai ni dua pasang, jantan dan betina. Dah okey, nama lembu pula. Kalau jantan apa dia? As-saur. Tak, as-saur, lembu jantan. Kalau lembu betina, al-baqarah, betina. Lembu jantan as-saur, lembu betina al-baqarah. Sebab tu nama surah Baqarah, bukan surah as-saur. Kenapa? Sebab Allah perintah sembelih lembu. Allah perintah siapa? Bani Israel sembelih lembu betina. Cuma orang Melayu dalam terjemah dia terjemah sapi kan. Sapi Indonesia. Okey, daripada lembu juga dua pasang. Jadi semua dah 8, cukup 8. Qul, katalah wahai Muhammad. Katalah wahai Muhammad, tu istifham, soalan. Adakah zakar ini apa dia? Zakar jantan.
Kalau zakara ini dua jantan. Dua jantan apa maksud? Satu jantan unta, satu jantan lembu. Adakah dua? Dua jantan, iaitu unta jantan dan lembu jantan. Harrama. Dia telah haramkan. Dia ni ialah Allah. Atau unsayain, dua betina. Dua betina iaitu lembu betina dan unta betina. Amma atau apa yang istamalat apa dia? Apa yang dikandung. Alaihi, ke atasnya, arhamu, oleh arham rahim, ataupun kandungan unsayain, dua betina. Apa maksud dua betina ni? Unta betina dan lembu betina. Okey, sekarang ayat ni bersama Allah nak jelaskan ataupun nak menolak pegangan orang-orang musyrik Mekah yang kita belajar sebelum ni, iaitu mereka mengharamkan ikut suka mereka. Dia kata ini kambing haram, tidak siapa boleh makan kecuali kami izinkan. Maka dia mengharamkan berdasarkan apa? Akal dia ataupun nafsu. Ada juga dia kata ini kalau mengandung, kalau lahir jantan, maka lelaki perempuan tak boleh makan. Tapi kalau mengandung lahirnya betina, maka betina yang perempuan boleh makan. Maka Allah nak tolak pegangan mereka yang salah tu, Allah dengan cara berhujah. Allah perintah pada Nabi, okey, wahai Muhammad, tanya mereka, pernah tak ada Allah mengharamkan semuanya jantan? Unta jantan, lembu jantan, kambing jantan, biri-biri jantan. Pernah tak Allah mengharamkan? Dia akan jawab apa? Dia tak pernah kata pun Allah yang mengharamkan, sebab Allah memang tak mengharamkan. Okey? Ataupun pernah tak Allah mengharamkan yang betina? Orang musyrik Mekah tak kata pun Allah mengharamkan betina sahaja. Ataupun pernah tak Allah mengharamkan apa yang sedang mengandung? Pun mereka tak kata pun. Sebab apa? Sebenar cara nak berhujah. Yang kamu kata haram ni, pernah tak Allah cakap? Kalau Allah tak pernah, dia akan jawab apa? Kalau kita tanya soalan, pernah tak Allah cakap bahawa benda ini haram, yang kamu kata haram? Dia akan jawab apa? Tak ada. Maka terbuktilah yang dia kata haram adalah dari nafsu dia. Cara berhujah. Kalau tak tahu, buat macam cara orang tak tahu. Bila kamu tak tahu, tapi kamu kata halal, itu makna bodoh sombong. Dah tak tahu, tapi buat macam orang tahu. Okey. Sebab Allah nak beritahu, kalau Allah haramkan, mesti ada sebab. Contohlah, kalau Allah haramkan, mesti haram semua sekali. Contoh, babi. Kalau Allah kata babi itu haram, babi jantan saja ke babi betina sahaja? Semualah. Tapi bila orang musyrikin mengharamkan, dia pilih-pilih pula. Yang ni yang mengandung, halal. Yang ni tak mengandung, kambing macam ni, halal. Kambing macam... mana daripada nafsu dia. Maknanya Ustaz, lama tu dekat padang pasir dah ada babi ya? Padang pasir tu dah ada babi ya? Tak mesti ada. Kalau tidak, macam mana Allah boleh
bagi tahu pasal babi. Tak. Cerita babi dah ada tak yang pernah berlaku dahulu? Cerita babi. Pernah. Kan Allah jadikan Bani Israel kera dan jadi maklumat tu mungkin orang Mekah dah dengar. Oh, walaupun dia tak pernah tengok. Walaupun. Okey. Okey. Yang orang Mekah tak pernah dengar dan tak pernah nampak ialah durian. Okey. Boleh faham tak macam mana Allah nak mengajar Nabi dan kita semua bila orang memandai-mandai buat hukum cara berhujah pada tanya soalan. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 140. Tilka ummatun 140. Am taquluna. Okey. Sebab awak ibu ni hari ni jadi sempit pula. Jadi ayat pula panjang kan? Okey, masing-masing baca dan masing-masing terjemah. Am taquluna ataupun ini Allah nak tempelak orang Yahudi dan Nasrani yang dia mendakwa apa? Dia kata agama Yahudi ni adalah bukan benda baru. Dia berasal daripada Nabi Ibrahim AS. Tengok orang Yahudi dan Nasara, dia tahu kalau agama tu dia reka-reka makna mereka ni biadab lah, kurang ajar. Maka dia nak bagi tahu agama Yahudi adalah agama yang mulia dan mereka pun mulia. Mereka buat dakwaan apa dia? Agama mereka berasal daripada Nabi Ibrahim. Maka cara Allah nak tolak dengan hujah. Apa dia? Allah kata am taquluna ataupun kamu berkata sambung. Kamu lebih mengetahui atau Tak. Sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya mereka semua ialah orang Yahudi atau orang Nasrani. Adakah patut kamu berkata Ibrahim alaihissalam, Ismail anak dia, Ishak anak dia dan Yakub adalah serta anak cucu Yakub adalah beragama Yahudi? Adakah patut kamu mendakwa macam tu? Kenapa dia mendakwa macam tu? Sebab nak beritahu agama mereka tu betul. Agama mereka adalah mulia. Apa bukti? Keturun agama ni daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim semua orang anggap adalah Nabi yang mulia. Okey? Maka Allah mengajar macam mana cara nak tolak. Seterusnya, katakanlah wahai Muhammad, tanya mereka ni yang mendakwa agama Yahudi berasal daripada Ibrahim. Tanya mereka apa dah? Adakah kamu lebih tahu daripada Allah? Lebih tahu daripada Allah tentang apa? Tentang Ibrahim ni asalnya agama apa? Okey, bila ditanya soalan tu, adakah kamu lebih tahu daripada Allah? Logiknya mereka akan jawab apa? Siapa lebih tahu? Allah ke mereka? Mereka mesti jawab Allah. Mereka tak ada pilihan. Kalau mereka menjawab kami lebih tahu daripada Allah, jawapan bodoh. Lagi orang nampak mereka ni sesat. Macam saya tanya, mana lebih panas? Api dengan air? Kita akan jawab apa? air? Mana lebih gelap, siang ataupun malam? Jadi soalan tu bukan nak jawapan, tapi nak membongkar bahawa dakwah mereka adalah bodoh. Jadi tanya soalan, siapa lebih tahu bahawa Ibrahim itu berasal agama apa? Allah ataupun kamu? Dia akan jawab apa? Allah. Kalau Allah lebih tahu, Allah kata apa? Ibrahim tak pernah pun beragama Yahudi dan Nasara. Kalau kamu jawab Allah lebih tahu, maka Allah juga berkata Ibrahim tak pernah pun beragama, maka dakwaan kamu adalah salah. Sebab tu Syekh Saleh Utsaimin dia kata, siapa suka daripada ayat ni,
siapa suka buat amalan yang bukan daripada Nabi? Dia kata buat amalan sekian, kelebihannya sekian-sekian. Tanya soalan yang sama. Siapa lebih tahu, kamu ataupun Tuhan, tentang amalan ni? Dia akan jawab apa? Allah. Kalau Allah lebih tahu, Allah tak pernah bagi tahu pun Nabi, amalan ni kelebihannya sekian-sekian. Allah tak pernah bagi tahu. Makna apa tu? Rekaan kamu. Kalau dia lawan juga, maknanya dia dah ikut hawa nafsu lah. Kalau dia lawan juga, seolah dia mendakwa, dia lebih tahu daripada Allah. Kalau dia lebih tahu daripada Allah, lagi rosak akidah dia. Dia lebih baik pada Tuhan. Boleh faham? Guna hujah ni. Siapa yang berselawat sekian-sekian hari Jumaat, diampunkan dosa 80 tahun tersebar. Kita pun tanya, siapa lebih tahu? Allah ataupun kamu? Dia akan jawab Allah. Okey. Allah tak pernah beritahu pun Nabi kelebihan selawat ni. Bagaimana kamu tahu? Mana kamu mereka-reka? Kamu pendusta. Paling-paling pun dia akan jawab apa kalau dia tak nak kalah pun. Benda baik, salahnya. Kalau benda baik, siapa yang pertama tahu benda tu baik? Nabi kan? Allah. Takkanlah kamu lebih tahu daripada Allah. Dan semua yang baik Allah dah beritahu pada Nabi dan lengkap dah. Tak ada satu yang baik yang Allah tertinggal. Faham? Sebab itu Allah matikan Nabi. Sebab agama dah lengkap. Nampak tak? Kebodohan dan kedegilan orang yang beramal tanpa ilmu. Tanya soalan ni. Okey. Ataupun am kuntum. Atau kuntum. Kuntum apa dia? Adalah kamu. Ataupun adalah kamu syuhada, saksi. Is ketika mana wasakum, dia telah Allah telah wasani, mewasiatkan. Ketika mana Allah telah mewasiatkan kepada kamu bihaza, dengan ini. Faham? Ini hujah kedua untuk tolak pegangan sesat orang musyriki yang suka menghalalkan ikut nafsu dia. Hujah kedua apa dia? Tanya mereka, wahai Muhammad, tanya mereka. Yang kamu kata yang ni haram, yang ni halal, kambing ni halal, kambing ni haram. Masa Allah tetapkan hukum, kamu ada tak masa tu? Sehingga kamu tahu yang ni halal. Kamu ada tak? Dia akan jawab apa? Kalau tak ada, mana kamu bohonglah. Kalau ayat yang lepas, Allah suruh Nabi tanya apa? Soalan yang sama, tiga ni. Az-zakaraini harrama. Yang kedua, unsayain. Yang ketiga, ammashtamalat. Lepas tu Allah suruh Nabi tanya apa? Ayat yang lepas. Nabi'uni bi'ilmin. Tanya mereka, ada ilmu tak yang kamu buat ni? Ada hujah tak? Itu satu. Yang kedua sekarang, Allah kata apa? Masa Allah buat hukum ni, halal ke haram, kamu ada tak masa tu sehingga kamu tahu dan kamu bagi tahu pada orang, yang ni halal. Kamu ada tak masa tu? Ilmu pun tak ada, saksi pun tak ada. Dua-dua tak ada. Mana kamu adalah pendusta besar. Kalau dia jawab tak ada, dia berdusta. Kalau dia jawab ada, dia bodoh. Bodoh sombonglah. Baru lengkap. Okey. Maka kesimpulannya apa? Allah kata faman. Maka man. Siapa? Azlam. Azlam apa dia? Bukan zalim. Kalau zalimun. Kalau ada kat depan, ahsan, afdal, akbar, paling. Maka siapa lagi? Paling zalim. Mimman.
Tengok bahasa Arab, min, man. Dia dua perkataan tu. Asalnya min campur man. Jadi apa? Bila ditulis macam ni. Min apa makna? Man siapa? Huruf yang sama, berbeza baris. Yang ni min baris bawah, yang ni min baris atas. Yang ni makna dari, yang ni makna siapa. Kalau saya tukar jadi ada satu lagi baris bawah, atas, satu lagi baris depan, apa makna dia? Bulan, moon. Betul kan? Sebab bahasa Arab tak ada moon. Okey. Dari orang yang iftara. Mereka ni mereka lah. Allah ke atas Allah. Kaziban, pendustaan. Dia sengaja mereka pendustaan ke atas Allah. Apa tujuan? Motifnya apa? Liudilla, untuk dia menyesatkan manusia. Bighairi, tanpa ilmu. Okey, sekarang apa yang Allah nak beritahu? Tengok bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah tanya, man, siapa lagi yang paling? Sebenarnya soalan ni Allah nak jawapan ke Allah nak apa? Pengesahan. Dia nak orang dia jawab. Sebenarnya Allah nak bagi tahu. Allah nak bagi tahu apa? Perasuah, perogol, penzina, pembunuh. Yang kelima, dia reka-reka hukum dalam Islam. Antara lima ni mana paling zalim? Perasuah zalim, pembunuh zalim, peminum arak zalim. Tapi paling zalim antara semua ni yang mereka-reka hukum. Jadi Allah nak beritahu, tapi Allah nak beritahu dalam bentuk apa? Mencabar. Man, begitu aku, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka hukum dan ibadat dalam Islam? Kita akan jawab apa? Jawapannya apa? Tak ada. Inilah paling zalim. Boleh faham tak? Sebab itulah kadang-kadang kita salah fokus. Perasuah zalim jadi isu besar kan? Penzina, pembunuh. Tapi ada yang lebih zalim daripada itu dan berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang depan mata kita. Tak ada siapa pun kata dia zalim. Betul kan? Siapa orang ni? Yang mereka-reka agama ni. Allah tak kata, Nabi tak kata, dia kata inilah paling zalim daripada perasuah tu. Tapi dia tak sedar. Betul? Dia pun tak sedar, orang lain pun tak sedar. Bahkan lagi teruk apa dia? Orang anggap dia adalah ahli agama. Ini Allah mengatakan paling zalim ni siapa? Dalam ayat ini kepada orang musyrikin. Tapi ayat lain kepada ahli kitab. Ahli kitab berilmu ataupun tidak. Maknanya kadang-kadang orang yang paling zalim ialah orang yang berilmu, bukan orang jahil. Sebab orang jahil ni tak pandai nak reka-reka, betul tak? Betul tak? Saya nak reka apa? Saya pun tak ada ilmu. Okey. Dan lagi parah apa dia? Lagi jahat, lagi zalim apa dia? Dua jenayah. Satu dia reka-reka, kazib. Yang kedua, nak menyesatkan manusia. Dua jenayah. Saya tertanya-tanya juga. Betul lah. Bila kita tadabbur ayat ni dengan recent apa yang berlaku sekarang ni, kebanyakan masyarakat dah tegur, tapi kenapa tak ditindak daripada kekuasaan?
Contohnya macam bila kita tadabbur ayat ni dengan minggu lepas, Ustaz kata kita haramkan benda yang Allah halalkan. Itu satu benda yang mereka reka dalam pembohongan dan menyesatkan juga. Itu juga bila kata minum susu jadi sekian kan. Tapi kenapa Malaysia pandang benda tu macam remeh terutama dari segi penguasaan agama lah. Macam seolah-olah pandang Tak, dia penguasaan agama akan dikuasakan oleh orang yang betul-betul faham agama, oleh orang yang betul-betul nak laksanakan agama. Tapi ada setengah orang dia bukan nak laksanakan agama, tapi dia gunakan agama untuk kepentingan tertentu. Jadi jangan harap kepada orang macam ni. Okey, kemudian Allah kata apa? Innallah, sesungguhnya Allah. Maka merah dah habis semua, kena beli. Boleh? IFC ke ataupun ulama. Semua dah nak kemarau lah. Sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk kepada siapa ni? Kepada kaum yang zalim. Apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak beritahu ni di hujung ni? Allah akan biarkan dia sesat terus lah. Allah tak akan bagi. Mana apa tu? Allah cakap Allah tak akan bagi hidayah. Zalim tak Tuhan? Tak. Sebab tu Allah bagi tahu sebab. Kenapa Allah tak bagi hidayah? Sebab dia zalim. Allah tak zalim. Zalim ni, Allah zalim bila? Orang baik pun Allah tak bagi hidayah. Itu zalim. Itu tidak adil. Tapi keadilan Allah, Allah hanya tak bagi hidayah pada orang yang zalim. Mana penghalang dia dapat hidayah ialah kezaliman. Pengajarnya apa? Pengajaran untuk kita. Siapa yang tak dapat hidayah, walaupun dia belajar lama, cek diri dia. Ada tak dia buat zalim pada orang? Dua-dua. Kadang-kadang dia zalim pada diri sendiri. Macam mana dia zalim pada diri sendiri? Salat lambat, mengumpat. Kan? Kita kalau orang hatuk kepala dia di dinding, kita kata apa pada orang ni? Hatuk kepala sendiri di dinding sampai berdarah, kita kata apa? Kenapa kamu menyeksa diri sendiri? Tapi dia tak pada mengumpat. Kita 3 jam satu hari mengumpat. Kita rasa tak kita lebih teruk daripada orang hantuk kepala ke dinding? Kita rasa tak? Siapa lebih zalim? Yang hantuk kepala ke ataupun kita? Kita kenapa? Kita tak rasa. Dan satu lagi lebih teruk ialah bila kita mengumpat, paling sukar nak minta maaf dengan orang tu. Dosa dengan Tuhan, okey kan? Mudah kita nak minta apa di mana-mana. Tapi dosa mengumpat, tunggulah. Kalau orang tu tak nak maaf, tangguhlah kita. Kalau orang tu dah mati, nasiblah. Kenapa awak mati awal? Tak sempat saya minta maaf. Satu, pengajaran dia. Siapa yang ada zalim pada diri sendiri ataupun kepada orang lain, dia tak akan dapat hidayah. Ustaz, kenapa saya belajar lama tapi macam tak dapat sesuatu yang baru? Cek diri kamu. Ada tak zalim? Zalim pada isteri, zalim pada anak, zalim pada mak bapak, zalim pada jiran dan sebagainya. Ustaz, hidayah tu maksudnya ilmu tu sampai pada kita kan? Kita tak buat maksud Ustaz. Itu taufik. Tak, hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Satu hidayah apa? Saya dah bagi tahu dah. Yalah, sebab tu saya tanya. Hidayah apa? Jangan tengok pada Ustaz Usamah. Ya, Ustaz Usamah bila tulis kena duduk kat luar. Hidayah apa?
Hidayah ilmu ataupun irsyad. Hidayah tu kat mana Ustaz? Inayah lain. Inayah kemudian. Yang kedua, hidayah amal ataupun taufik. Kau ingat taufik je? Pasal Ustaz cakap kan, kalau taufik tu bila kita buat, bila kita Mhm. itu yang Ustaz cakap kan. Jadi maksud Ustaz, bila Ustaz cakap dia, bila kita kena soal diri kita dapat hidayah ke tidak. Pasal kita ni macam semua belajar, tapi kita tak berubah. Maksudnya kita tak ada, kita dapat hidayah, tapi Kita dapat hidayah pertama. Hidayah ilmu. Semua orang dapat hidayah ilmu. Firaun dapat tak hidayah ilmu? Dapat. Sebab tu bukti masa dia lemah, dia mengaku Tuhan yang sebenar ialah Allah. Sebab dia dah ada hidayah pertama, iaitu ilmu. Yang ramai tak ada ialah hidayah taufik ataupun hidayah untuk beramal. Ilmu dah banyak tapi tak terbuka hati untuk beramal. Belum dapat hidayah taufik. Taufik ni apa makna? Tak, taufik selari. Selari apa? Ilmu dengan amalan kamu selari. Itu taufik. Ini ilmu lain, buat lain. Belajar apa? Belajar solat awal kelebihan sekian, tapi dia solat lewat. Tak selari dengan ilmu dia. Okey? Jadi dalam ayat ini Allah tak akan bagi hidayah. Hidayah mana? Hidayah nombor 2 ni. Inayah kat mana Ustaz? Inayah ni bantuan Allah lah ataupun pertolongan Allah untuk kita mendapat hidayah. Contohlah kita dah belajar. Dah dapat hidayah ilmu tapi belum dapat hidayah ini. Kita mintalah pertolongan pada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Doa, ya Allah, aku dah belajar ni. Tolonglah buka pintu. Minta pertolongan inayah. Supaya apa? Supaya dapat hidayah taufik. Macam mana? Okey. Sebenarnya hakikatnya orang musyrikin Mekah, dia tahu tak yang dia haramkan sebenar bukan daripada Allah. Dia tahu tak? Dia tahu. Itulah ilmu, hidayah ilmu. Tapi yang dia tahu dia tak pakai. Jadi Allah kata mereka bercakap tanpa ilmu. Ilmu yang mana ni? Ilmu taufik tu. Ustaz, Keselarian. tapi dalam konteks ayat ni, zalim tu untuk kaum yang kafirkan diri daripada Allah. Betul tak? Bukan zalim dalam konteks yang macam kita ni zalim, contohnya macam solat awal waktu kita buat solat lewat sikit. Okey, zalim ni banyak jenis lah. Ini dalam kategori zalim yang Zalim paling besar pada? kafir terus lah. Syirik pada Allah. Jadi Tapi selain pada syirik, zalim yang kalau dia zalim masih dalam Islam. Kan? Jadi untuk ayat ni maknanya Allah biarkan dia kekal dalam kesesatan tu kerana zalim dia mensyirikkan Allah. Tak, kita boleh terjemah dua ni. Ayat ni boleh maksud dua. Satu, Allah tak akan bagi hidayah taufik, iaitu dia kekal dalam kafir. Yang kedua, Allah tidak bagi hidayah untuk dia beramal, tapi dia masih Islam. Boleh dua. Boleh dua. Sampai sekarang. Saya bagi contoh. Nabi pernah bersabda, siapa yang solat sunat 12 rakaat setiap hari, Allah akan bina untuknya sebuah istana di syurga. Siapa yang mula dengar? Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Isteri Rasulullah. Namanya apa? Dia Ummu Habibah gelaran. Nama siapa? Pernah tak ada seorang, pernah dengar ada seorang penyanyi nama dia binti Ram? Ramlah Ram kan? Itulah nama Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, bukan binti Ram. Ramlah nama orang Arab. Ya. Oh, saya ingat nama orang Melayu. Dia era je nama Melayu. Betul-betul. Okey.
dengar Ummu Habibah meriwayatkan hadis ni. Sejak aku dengar hadis ni, aku tak pernah tinggal solat sunat 12 rakaat. Solat sunat 12 rakaat. Makna apa tu? Dia dapat taufik hidayah ilmu dan amal sekaligus sampai dia mati. Kemudian yang meriwayatkan hadis daripada Ummu Habibah, saya lupa nama, Ambasah ke? Dia kata sejak aku dengar hadis ni daripada Ummu Habibah, aku tak pernah tinggal solat sunat 12 rakaat setiap hari sampai mati. Mana dia dapat apa? Hidayah ilmu dan amal sekaligus. Tapi berapa ramai yang dengar hadis ni dah 5 tahun. Aku sentiasa tinggal 12 rakaat. Mana dia belum dapat hidayah amal dan taufik. Sebab itulah kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa kena minta kepada Allah bangun malam, ya Allah bagi hidayah. Aku dah banyak ilmu tapi tak ada kekuatan untuk beramal. Aku ada kekuatan untuk panjat gunung pukul 3 pagi tapi tak ada kekuatan nak bangun malam dalam rumah sendiri. Kan? Okey. Kita sambung, boleh? Okey, mungkin orang tanya, Allah tak akan bagi hidayah kepada siapa? Sampai bila? Adakah sampai bila-bila? Tak. Dalam konteks ayat ni ke atau Ustaz? Tak, dalam konteks ayat ni lah. Dalam konteks ayat ni tak lah. Allah bagi tahu supaya kita boleh berubah. Ada tafsiran, ada dua tafsiran. Satu, ulama mengatakan Allah kata tak akan bagi hidayah mana sampai bila-bila. Sebab apa? Dia kekal dalam kezaliman. Sebab dia yang memulakan syirik tu. Tetapi tafsiran kedua, Allah tak akan bagi hidayah selagi mana dia zalim. Bila dia bertobat daripada zalim, Allah bagilah hidayah. Penghalang paling besar manusia dapat hidayah ialah zalim. Zalim pada diri sendiri, zalim pada orang. Dia solat 5 waktu, pergi haji, pergi umrah, tapi kucing dia selalu berak rumah jiran. Solat tak khusyuk, macam-macam. Ustaz, dalam konteks ayat ni memang kaum Quraisy kafir lah kan? Ada tak di kalangan sahabat Nabi? Kita tahu kebanyakan sahabat Nabi ni dia mu'alaf lah. Dia revert zaman tu. Ada tak sahabat Nabi yang masa kafir tu dia memang zalim gila? Zalim. Lepas tu then only dia revert. Sebab Umar bukan zalim. Kan Umar bukan zalim. Tak. Semua orang kafir zalim lah. Mana ada orang kafir baik? Tak, maknanya dia zalim yang paling besar pada. Bukan. Zaman tu Umar bukannya dia mensyirikkan Allah kan? Tak, syirik Allah lah. Kalau dia bukan mensyirikkan Allah, lawan syirik apa dia? Islam lah. Kalau dia bukan mensyirikkan Allah, kenapa masuk Islam? Dah Islam dah. Dia memang syirik. Okey. Mungkin konteks zalim tu. Kita dalam otak kita kalau zalim tu cuma Melayu punya zalim. Zalim tu apa-apa kerosakan kan pada diri kita dan orang lain. Dia zalim. Buat kerosakan. Umar buat kerosakan. Semua orang kafir buat kerosakan dah. Tak apa. Maksud apa ni? Orang bila Ustaz, saya cuba nak relatekan sahabat-sahabat Nabi ni dengan ayat Quran ni. Ayat Quran ni jelas-jelas bagi tahu orang kafir ni ubah hukum Allah apa semua. From the beginning dia sembah ni apa semua kan. Saya tertanya-tanya kalangan companion Rasulullah tu, adakah tahap zalim dia tu macam yang digambarkan dalam ayat ini? Ataupun sebagai contoh, apa yang dari pembacaan saya, Umar masa Rasulullah berdakwah tu berlaku kekecohan. Jadi pada Umar dia bukannya dia macam ni. Dia nampak Nabi Muhammad ni bawa satu benda yang baru dan menyebabkan Arab masa tu berpecah. Dia tak suka kepada perpecahan tu. Tapi bukan dalam konteks zalim ni, maknanya dia kata agama tu tipu ke apa ke. Sampai satu ketika dia lalu dekat rumah adik dia.
dia tak cakap Rasulullah menipu. Dia cuma tak suka perpecahan yang berlaku tu. Jadi itu saya terfikir, ada tak golongan yang jahat macam ni yang kemudiannya menjadi sahabat Nabi? Sebab Umar bukannya sejahat yang macam ini. Setahu sejarah saya baca lah, sebelum dia menjadi Islam. Tak, saya nak tanya. Can I ask you? Sebelum Umar Islam, Umar kafir ke tak kafir? Kafir lah. Okey, kafir ya. Apa kezaliman yang paling besar? Habislah. Kezaliman yang paling besar ialah syirik. Dia tak payah fikir apa-apa lah. Sebab tu kata Luqman kepada anaknya apa dia? La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun Sebab okey. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, jangan syirik. Dia tak kata jangan halalkan yang haram ataupun haramkan yang jangan syirik dengan Allah. Kenapa? Dia bagi tahu sebab. Kenapa tak boleh syirik? Sebab inna syirka, syirik adalah kezaliman yang paling kemuncak dia, syirik lah. okey, saya dah nak sampai kepada ujung dah ni. Maknanya Saya ingat dah sampai dah. kan, sebab saya nak relatekan yang last tu, bila kau cakap ada dua pendapat, adakah dia akan kekal dalam kesesatan dia ataupun tidak. So dah menjawab. Mula-mula saya fikir pada konteks ayat ni, maknanya dia kekal. Tapi sekarang saya dah kena tukar. Dia tak kekal bila mana dia berhenti untuk menzalimi diri dia. So maknanya sahabat-sahabat yang convert ni, dia berhenti menzalimi diri dia, dan dia masuk Islam. Dan dia mendapat petunjuk hidayah Allah tadilah. Betul lah. Jadi saya maknanya pandangan saya untuk yang pertama tu dah saya boleh omit lah. Yalah. Saya pegang yang kedua lah. Itu je masalah dia. Itu je. Jadi ini adalah your problem. My problem, not your problem. Yes, I agree. Okay, Qul. Kita ambil sikit lagi. Jadi betul ke? Betul. Betul. Katakanlah la ajidu. Tidak aku dapati. Okey, ayat ni bila orang musyrikin Mekah menghalalkan ikut suka dia, mengharamkan ikut suka dia, maka Allah perintah sekali lagi kepada Nabi jelaskan sebenarnya apa yang halal, apa yang haram. Supaya apa? Jelas. Selain pada ni, siapa yang mengharamkan maka bukan daripada Allah, itu daripada nafsu. Okey, wahai Muhammad, bagi tahu. La ajidu, aku tidak dapati fi min dari dalam ataupun pada ma apa yang telah diwahyukan ilayya kepadaku muharraman, haram, diharamkan ala, ke atas ta'imin, orang yang makan. Kalau ta'am, makanan. Kalau ta'imin, orang yang makan. Haram ke atas orang yang, dia terjemah apa tu? Orang yang makan. Ya ta'amahu, yang memakannya. Makannya. Illa kecuali ayyakuna, ia adalah maitah. Satu, maitah pada bangkai. Okey, satu yang haram, bangkai. Ini peringkat di Mekah. Dan kita tahu lepas ni ini ayat surah Makkiyah. Tapi lepas tu turun ayat surah Al-Maidah, ada lagi benda-benda yang diharamkan. Termasuklah bangkai. Nabi sebut ada bangkai yang halal, ada bangkai yang halal, iaitu dua.
ikan dan belalang. Ikan tu termasuklah semua yang dalam laut. Sotong, ketam, udang. Maksud bangkai tu apa dia? Yang mati tanpa disembelih. Boleh makan kalau dia di laut. Tengok Allah rahmat pada kita. Kalau Allah wajibkan binatang di laut pun kena sembelih, apa jadi? Ha? Nak makan udang dah sembelih ke belum? Kenang Ustaz. Oh, menyeksa. Ha. Lepas tu ikan bilis kena sembelih. Oh, habis. Ustaz, tapi belalang disebut. Ha? Hadis. Dalam Quran juga? Oh, hadis lah. Hadis. Belalang boleh makan. Tangkap je, boleh makan terus. Boleh? Gorenglah dulu. Goreng. Okey, bangkai. Satu, yang kedua? Atau dam, darah. Darah apa? Masfuhan yang mengalir. Haram. Darah haiwan yang Kenapa Allah sebut darah yang mengalir? Makna apa tu? Yang haram darah mengalir. Makna kalau darah tak mengalir halal. Contoh kadang-kadang ayam goreng kan ada darah celah-celah tu lah. Halal, makan je. dia tidak Sebab dia tidak mengalir. literally Dan sebab itulah binatang haram makan kalau tak sembelih. Kenapa? Sebab dalam binatang tu ada darah yang sedang mengalir. Kena sembelih bagi dia keluar dulu darah tu. Jangan makan darah sebab haram. Oh, okey. ya. Begitu juga dengan ikan yang masuk dalam kopok lekor tu. Betul? Ya. Darah yang ada pada ikan mengalir tak? Tidaklah, dia dah mati. Tak mengalir. Bila tak mengalir, halal. Kesian pengusaha keropok lekor. Tak pasal-pasal jadi haram. Tapi disebut selepas ni dalam hadis. 2 bangkai halal, 2 darah halal. 2 darah halal dimakan. Darah apa? Hati dan limpa. Oh, Asalnya daripada darah tu boleh makan. Okey. oh, organ tu asal daripada darah. Ya. Oh, okey. 2. Yang ketiga atau lahma daging. Khinzir. Khinzir, orang Melayu tak suka sebut babi bunyi macam itu kan. Jadi dia je. Khinzir ialah B-A-B-I kan. Dia rasa jijik nak sebut kan. Tapi sebut khinzir okey pula, samalah. Khinzir bahasa Arab, babi bahasa Melayu. Ada juga bahasa Melayu. Oh, okey, babi bahasa Melayu. Tengok, saya tak tahu mindset orang Melayu. Bila nak sebut babi dia rasa jijik je. Tapi dia mengumpat 3 jam. Okey. Mengumpat dosa besar. Sebut babi. Dosa ke tak? Tak. Babi terjemah khinzir lah. Okey. Berapa dah? Bangkai, darah mengalir, daging babi. Okey, Allah sebut daging babi. Tulang dia halal tak? Halal. Sebab Tuhan sebut makan je tak boleh. Oh, tulang babi halal. Bukan, maksud saya untuk digunakan benda lain. No. Sekarang Saya tak cakap pasal makan lah. Makan dah jelas. tak. Di sini. Ni cerita pasal makan. Okey. Bukan cerita pasal pakai. Okey. Fokus. Haram. Allah sebut haram makan daging babi. Lemak dia halal tak? Tak. Bila sebut daging tu, satu badan semua halal. Semua haram. Termasuk tulang-tulang je. Termasuk tulang. Kenapa Allah tak sebut? Allah sebut benda yang paling biasa orang makan tu daging, tapi bermakna semua sekali. Kalau jenis auta dia kata tulang dia halal sebab Allah tak sebut tulang, Allah sebut daging je. Kenapa Allah haramkan daging babi? Sebab kotor? Apa dah? Boleh je. Dia makan benda
Habis ayam tak makan kotor? Ayam. Cuba letak CCTV dekat rebana ayam. Ustaz, benda ni kan yang Ha? tahu. Dia Okey. Dia orang pernah buat kajian tau. Dia orang bela babi tu dalam keadaan yang sangat bersih. Environment yang sangat bersih. Okey, Tapi kita tidak- tengok kenapa babi itu haram. Fa innahu maka sesungguhnya ia adalah rijsun. Rijsun di mana? Najis ataupun kotor. Atau fisqan. Fisqan ni fasik. Satu kesalahan yang besar ataupun satu dosa. Apa dia fisqan? Kefasikan. Apa dia kefasikan? Antaranya ialah uhilla li ghairillah. Yang dia terjemah apa tu? Yang disembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Ada dua tafsiran ni. Yang disembelih selain pada Allah. Pertama, dia sembelih tak sebut nama Allah. Tak sebut nama Allah. Kadang-kadang dia sebut apa? Dengan nama Muhammad, haram makan, jadi bangkai. Ataupun dengan nama si fulan, ataupun dengan nama hantu, kan? Dengan nama hantu aku sembelih, jadi bangkai. Satu. Yang kedua, dia sembelih guna nama Allah, bismillah, tapi tujuannya bukan kerana Allah. Untuk dengan dia sembelih bismillah, tapi tujuan nak letak kat kubur ataupun nak halau hantu jadi bangkai. Tengok nilai nama Allah. Dengan nama Allah boleh menghalalkan yang haram dan boleh boleh terbalik. Boleh faham? Kambing, macam mana kita nak jadikan dia halal? Masa sembelih sebut nama Allah. Tapi kambing yang halal boleh jadi haram bila? Bila sembelih tak sebut nama Allah, sengaja tak sebut. Ataupun sembelih guna nama Allah tapi niatnya bukan kerana Allah, untuk bagi sembahan dan sebagainya. Okey? Okey, famanit turra, dengannya. Fa maka, man siapa? Utturra, terpaksa. Terpaksa. Ghaira baghin, tanpa baghin. Apa dah? Baghin ni mana dia mencari. Dia utturra ni dia terpaksa masuk hutan, bekalan makanan habis. Yang ada babi, bangkai babi, baru je mati, panas lagi. Kalau dia tak makan, mati. Ini utturra, terpaksa, demi untuk selamat apa? Selamatkan nyawa. Tetapi Allah bagi syarat, ghaira baghin, bukan sengaja cari makan babi sebab sedap, haram. Dibolehkan bila? Bila terpaksa dan dia makan bukan sebab sedap, tapi sebab nak selamatkan nyawa. Maka sebab tu tak boleh makan sampai kenyang. Bila dia makan sampai kenyang, haram. Boleh faham? Lapar, kalau tak makan mati. Tiba-tiba sedapnya tambah lagi, haram. Wala adin, dan tidak melampau. Melampau ni maksud dia tak boleh makan lebih pada hajat. Kalau barang tu sengaja cari, kalau adin melampau, tambah lagi. Okey, kalau buat bekal tak boleh kan? Tak boleh, haram. Sedapnya. Dia pun ambil satu puah lagi, tapau. Maknanya Ustaz, contohnya kalau makan sikit tak sampai kenyang, tapi dia seekor ni banyak kan, dia tak tahu berapa lama dia sesat ni. Okey. Dia kalau tak makan bangkai tu,
dia boleh mati. Maka dia boleh makan syarak sekadar untuk, bukan kenyang lah, bukan untuk sedap, sekadar untuk hidup. Tapi perjalanan masih jauh dan dia tak pasti jumpa tak makanan halal, maka dibenarkan dalam syariat ambil sedikit bekal dalam jarak untuk dia sampai, contohnya balik ke bandar ke rumah. Lepas tu bila jumpa yang halal, contohnya rusa campak buang. lah. Okey. Boleh faham? Itulah rahmat. Rahmat apa tu? Rahmat Allah. Bila benda tu asalnya haram, tapi bila untuk selamatkan nyawa, Allah kata halal. Itulah rahmat. Kalau Allah kata haram sampai mati, mati-matilah, tak ada rahmat. Betul tak? Sebab itulah ada orang kata babi ni haram sebab dia ada jenis apa? Kuman kan? Kan? Penyakit kan? Itu kajian, tak ada dalil. Buktinya orang yang bukan Islam makan babi lebih sihat pada orang yang tak. Betul tak? Maknanya kalau kita kata babi itu sebab ada penyakit, tak ada dalil. Bahkan kadang-kadang mereka lagi sihat. Kemudian yang kedua, kalau babi itu membawa penyakit, kenapa Allah benarkan makan dalam keadaan darurah? Betul? Kalau benda itu boleh bawa penyakit? Tak. Jadi sebab Allah haramkan, sebab Allah nak menguji manusia. Nak menguji. Allah kata babi haram. Allah ciptakan babi. Kalau Allah kata haram tapi babi tak ada pun, apa ada faedah hukum? Tak ada faedah lah. Allah nak menguji kita. Sebenarnya tak payah keluar pasal dalil dia ni. Tak payah buat kajian, buang masa je. Sebab kita jawab je, kau beritahu kau dia. Ya, betul. Kemudian fa inna rabbaka, sesungguhnya Rabbaka, pencipta engkau, Ghafur, maha pengampun, Rahim, lagi maha penyayang. Okey. Kenapa hujung ayat ni tiba-tiba Allah sebut sifat Ghafur, Rahim? Ghafur makna apa? Rahim? Cerita sebelum ni cerita tentang apa? Hukum. Betul kan? Cerita tentang hukum, apa sifat Allah yang sesuai? Alimun, hakimun, betul? Tapi Allah tak kata fa inna rabbaka alimun hakimun. Tak. Allah kata Ghafurur Rahim. Apa kaitannya? Mula-mula Allah kata babi haram, bangkai haram. Tiba-tiba bila mudarat, Allah kata halal. Kenapa? Sebab rahmat Allah. Berdosa ke tak? Tak. Sebab Allah pengampun. Boleh faham? Sebab orang beriman ni bila benda haram kadang-kadang dia sanggup mati, tak nak makan. Allah kata tak apa, Allah Maha Pengampun. Yang tu Allah benarkan, takut pula. Yang Allah kata betul-betul haram, berani pula. Ayolah. Macam perempuan kan, kadang-kadang dia pergi cari beg kan. Dia tengok apa dulu kat beg tu? Jenama kan? Lepas tu ada tak tanda? 3 titik tu. 3 titik kan? Sebab apa? Oh, memang babi memang Sebab dia dah ajar kulit babi adalah haram. Tapi dia tak tutup aurat. Masa dia tengok beg tu, samalah konsep. tengok pelik cara berfikir kan? Dia takut benda yang belum tentu haram. Sebab ada dalil mengatakan kulit babi bila dia samak dah hilang rupa dia, halal dia pakai. Dia bila dah, sebab bila dia jadi kulit beg tu, orang panggil tak babi lagi? Tak, orang panggil beg lah. Orang panggil LV. Rupa dia, warna dia, rasa dia, ada pendapat. Khilaf lah. Tapi yang tutup aurat tu ada khilaf ke tak? Tengok cara orang manusia berfikir. Kalau bab makanan dia nak pastikan semuanya, tapi bab hukum yang tak sesuai dengan nafsu, senang je dia tolak ke tepi.
Perubatan sama je. Apa saja perubatan yang sumbernya haram adalah haram, kecuali kalau doktor sahkan penyakit awak ni, semua ubat yang halal tak jalan. Setelah berdasarkan ilmu doktor dan kajian, ada yang sumbernya haram, tapi bila diguna untuk berubat boleh menyembuh, boleh guna ketika itu, tapi disahkan oleh doktor-doktor pakar mukmin, bukan doktor-doktor yang tak beriman. Ustaz, kita kepada soalan fiqah sikit Ustaz. Macam Ustaz cakap tadi, maknanya dia dah berubah sifat, betul tak? Daripada babi seketul, gerbak-gerbuk jadi kulit, maknanya dia dah berubah sifat, betul? Maka dibenarkan. Kalau kita pakai dalil yang begitu, maknanya cooking wine bolehlah dalam masakan. Contohnya kita masak, taruh cooking wine, okey. Lepas tu panasnya api tu yang membuat masak tu merubah sifat wine tu dan tidak menjadi wine lagi dah. Tak, itu pun ulama berbeza pendapat. Kalau benda sedikit saja dan dah hilang rupa dia, rasa dia, ada pendapat mengatakan boleh. Tapi kalau kita jenis waswah, jenis warak sangat, tak payah pakailah. Okey. Tak payah. Nak tahu hukum lah. Yang kedua Ustaz, maknanya boleh makan babi ni kecuali tak ada pilihan sangat-sangat, betul? Maknanya kita dah tak ada pilihan. Okey. Kita dah ambil. Kita masuk hutan. Okey. Bekalan kita habis. Ada babi, kan? Satu lagi bangkai kambing. Nak tahu ni macam mana? Yang mana halal? Macam mana Ustaz tahu? Dua-dua haram lah itu bangkai. Betul. Dua-dua haram lah. Ni ayat ni dah jelas ni, bangkai jangan makan. Dua-dua haram ni. Maitah. Dia nampak khinzir je. Dia tak nampak bangkai ni. Dua-dua haram. Kita nak makan yang mana? Tergamak aku nak makan babi. Nak makan yang mana? Tak boleh. Kalau makan mana yang gemuk, dah tak boleh tu. Itu kerana nafsu. Mana yang tak menasihati? Dibenarkan makan hanya untuk selamatkan diri. Maknanya kambing pun kena makan jangan sampai kenyang lah. Yalah, kan? bangkai. Betul tak? Jangan tengok kambing tapi tengok bangkai tu. Yelah. Yalah. Maksudnya begitulah. Yalah. Dalam keadaan darurat yang tak ada pilihan tu, jangan makan sampai kenyang juga. Boleh tak dalam konteks tu, saya contohlah, ini tak ada berlaku je insyaAllah. Kambing, bangkai kambing, babi hidup. Kita berfikir, ni babi ni tak pernah try lagi ni. Tak boleh. Bila ada niat nak try tu dah tak boleh. Okey. Saya kena tanya soalan-soalan ni. Pasal anak tadi tanya soalan yang berat-berat ni. Macam mana? Kambing tu yang kita pakai Semula. kalau babi tadi dengan bangkai kambing, yang mana satu sepatutnya kita pilih? Mana-mana boleh pilih. Tak ada. Yelah, yang biasa kita makan kambing, kan? Babi tu kita tak pernah makan, menjijikkan. Makanlah kambing, walaupun bangkai, kan? Tapi syaratnya untuk sekadar hidup. Jangan pula ada. Jangan pula dia kata apa? Kambing ni dah biasa makan, babi belum. Dia tak boleh. Tak boleh. Okey. Habis Okey. Jemaah haji antara yang disebut kepada jemaah haji ataupun umrah ialah pahala. Tengok Kaabah pahala sekian. Itu adalah hadis dhaif. Hadis yang lemah. Yang lagi dhaif ada, tengok muka suami dapat pahala. Tengok je. Bang, buat kopi tak bergerak lagi. Kenapa tak bergerak? Saya sedang beribadat. Apa dia? Yang tengok muka isteri Tak ada. Tengok muka suami, tengok muka mak bapak, tengok mushaf, semua tu hadis tak sahih. Tengok je, tak baca je. Sedap. Dhaif tu tak selisih tak sahih kan? Tak, bila sebut dhaif tak sahih lah. So kesimpulannya yang selalu utama-utama cakap, okey, tengok Kaabah dapat rahmat. Lepas ada yang ada doa depan muntazam lah, apa semua tu macam tak betul. Tak, itu betul. Doa antara pintu Kaabah dengan tempat Hajarul Aswad sahih. Doa mustajab itu sahih. Jangan kita rangkul semua tak betul. Tengok jemaah sebab itulah
Saya ni kalau pergi umrah ke pergi haji, saya cukup gerang kepada mutawif ni. Sebab dia tak faham Quran. Bila tak faham Quran, dia akan suruh apa yang Allah tak suruh. Allah suruh apa? Bukan tengok Kaabah, Allah suruh tengok burung atas Kaabah tu. Tengok burung. Ada tak dalil suruh perhati burung? Dia tak pergi terjemah. Surah Al-Mulk Allah suruh tengok burung. Yang dia suruh ialah yang Allah tak suruh, yang Nabi tak suruh. Tengok Kaabah. Tengok Kaabah, ada tak rasa kebesaran Allah? Tak ada. Sebab tu Allah suruh benda yang bila kita perhati, kita akan rasa kebesaran Allah. Kaabah tak ada apa. Lepas tu masa solat pun, depan Kaabah, mata kena tengok apa? Tempat sujud. Sunnah Nabi tempat sujud. Bukan sunnah Nabi masa depan Kaabah, tengok Kaabah. Okey. Soalan. Kalau makan daging steak kan? Boleh. Daging apa? Itik? Okey. Kita akan diberi pilihan kan? Well done, medium, rare. Maksudnya kalau ada darah mengalir, tak boleh. Masa Abang Syah kata makan steak tu ada yang suka makan yang Nampak cemutak sikit cara masakan tu. Tak, dia sebenarnya tak syarat pun. Tak syarat masak. Tak syarat masak. Tak ada dalil pun. Okey. So maknanya kalau Sebab tu kita makan apa ni? Macam apa ni? salmon, Tak, kita makan sushi. steamboat kan. Kadang-kadang tak berapa masak sangat pun. Kadang-kadang kita makan telur, tak masak pun. Betul? Telur. Boleh. Dia berkata pada selera lah. Tak, sebab Tapi tu kalau ada darah, kita tanya, Dan kalau ada darah yang tak mengalir, halal. Yang dalil mengatakan darah yang mengalir sahaja. Dalam masa sembelih telah dikeluarkan semua. Ya. jadi selama ni yang dimaksudkan dengan ayat tu, darah yang mengalir ialah selagi mana binatang tu hidup, dan pada ketika sembelih tu darah tu mengalir tu. Itulah mana sampai di mana dia berhenti. So bila kita potong daging ada darah-darah sikit. Tak, sekarang okey. Soalan darah yang mengalir tu haram bila? Adakah masa dia mengalir? Tak, darah yang mengalir ni haram sampai bila-bila lah. Contoh, kita dah sembelih kambing, kita pun tak ada darah. Satu gelas kan, simpan peti air. Boleh tak kita minum? Tak, sebab dia termasuk kategori darah yang mengalir. Jangan kata tak mengalir dah ustaz, saya sudah simpan dalam gelas. Tak, itu auta. tapi darah yang masih dalam binatang tu masa kita dah lepas sembelih tu boleh tak makan? Tak boleh lah darah yang Mengalir ke tak? Baki-baki darah. Dia baki yang Tak mengalir ke tak? Allah sebut daman masfuhan yang mengalir. Kalau tak mengalir, boleh. Dia kita makan ikan ke makan ayam kan, kadang-kadang ayam goreng tu ada kan darah celah-celah, kita makan je. Sebab apa Allah kata tak haram? Sebab apa Allah kata darah mengalir haram? Dan maknanya darah tak mengalir? Sebab kalau Allah kata darah yang tak mengalir pun haram, susah tak kita nak bersihkan ayam, nak koyak isi, nak buang semua sekali darah yang melekat tu. terutama daging tau. Yalah, betul. Seolah-olah tak berhenti-berhenti darah ada. Okey, cukup. Okey, dah. Tak, Ira okey, Ira dah faham. Okey. Masa pun dah lewat kan, Cuma saya dalam bab sabar ni ada 2-3 ayat lagi kita belum habis. Kita ambil satu ayat. Kita tak masuk lagi nombor 1. Satu. Ayat yang keberapa yang kita belum? Okey. Menerusi ayat 10 surah Al-Zumar, Allah menjelaskan sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan hijab. Okey, subhanallah. Ingat Ingat sampai bila ayat ni? Surah Az-Zumar ayat 10. Allah kata apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tengok.
Pertama Allah guna innama. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah yuwaffa, disempurnakan kepada siapa? As-sabirun, kepada orang yang sabar. Tajuk kita sabar. Apa yang disempurnakan untuk orang yang sabar? Ajrahum. Pahala ni orang Melayu ni, dia sebut pahala dia tak masuk. Upah. Sebab ajru ni dalam bahasa Arab upah. Allah sengaja guna perkataan upah sebab manusia suka upah. Sebab tu manusia bila bekerja ada gaji, dia akan buat apa saja demi untuk dapat upah tu. Tapi bila kerja sukarela, dia fikir 100 kali sebab tak ada upah. Maka Allah nak bagi motivasi pada kita, setiap amalan Allah sebut upah. Setiap amalan ada upah. Okey? Tapi Allah nak bagi tu upah yang paling tinggi. Amalan apa? Sesungguhnya disempurnakan untuk orang yang sabar, upah mereka bighairi hisab, tanpa batas. Apa maksud tanpa hisab? Counselor Ustaz. Mana infinity lah. Tak puas nak pergi berapa banyak, kita tak ada nak gambar. Okey, supaya kita nampak, kita banding dengan amalan yang lain. Allah kata kalau sedekah 1 Allah bagi 10 sehingga 700 dan mungkin lebih. Betul? Sedekah. Salat. Kalau salat jemaah Allah bagi pahala 27. Apa-apa saja amalan 1 ganda 10 ataupun 700 ataupun lebih. Tapi bila sabar orang tanya, okey Tuhan, kalau aku sabar berapa pahala? 10 ke, 20 ke, 300 ke, 3,000 ke, 3 juta? Allah kata apa? Tidak ada batas. Unlimited. Tak payah kira lah. Tak payah kira lah. Jangan buang masa. Contohlah, kita pergi nak interview untuk satu kerja kan. Satu syarikat ni gaji 10,000. Syarikat ni 20,000 sebulan. Satu syarikat lagi 100,000. Satu syarikat lagi, bos dia kata apa? Tidak ada had. Berapa ni tidak ada had? 10,000? Bukan. 100,000? Bukan. 1 juta? Bukan. Kita pilih syarikat mana? Betul tak? Kita kalau buat dunia memang cerdik. Tapi ini syarikat Allah ni. Syarikat Allah. Allah kata, kamu nak pahala yang mana? 10 ke? 700 ke? 7 juta ke? Ataupun yang tidak ada batas? Maka kita jawab apa? Kita nak pahala yang, tapi bila ada musibah aja, masa tu kita boleh kontrol tak? Kita ingat tak? Bila ada musibah, oh inilah peluang untuk aku dapat gaji tanpa had. Fikir tak masa tu? Sebab susahlah pahala dia besar. Sebab susahlah gaji dia besar. Nak gaji besar, kerja malas. Terkandunglah dalam keadaan telefon yang mana kita perlu sabar, walaupun bukan dalam bentuk musibah. Terkandung tak? Yalah, kita dah belajar sabar ada 3. 1, sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan perintah Allah. Saya bagi contoh. Kita bila azan kan? Azan. Kita sedang diuji apa? Kalau lelaki. Kalau lelaki diuji apa? Ujian. Pergi masjid ni. Pahala solat Jumaat di masjid 20. Tapi ada pahala yang lebih besar daripada 27. Apa dah? Aku kena sabar, lawan nafsu, pergi masjid. Yang itu bukan 27, bukan 2,700, bukan 7 juta. Tidak ada had. So maknanya Ustaz, orang yang pergi masjid tu, dia dapat 27 campur lagi infinity. Ya. Kadang-kadang dia pergi masjid dah sabar dah. Tapi bila keluar masjid, selipar hilang. Gila betul lah dia orang ni. Mana pahala 27 pun tak dapat, pahala sabar 0. Habis.
Datang masjid pun nak mencuri. Bodohlah. Habis. Nampak tak? Kena tarik balik Ustaz Ha? Kena tarik balik Dia tak kira Tarik balik lah. Dia tak kira akaun lain-lain. Ha? Dia sebenar tanda solat khusyuk pada. Tanda solat khusyuk mencegah kemungkaran. Antara kemungkaran ialah tak sabar. Memang. Sebab itulah saya pernah tengok, saya pernah cerita lah. Satu masa saya solat kat surau. Lepas tu ada seorang, saya kenal lah dia pakai kopiah kaki masjid, kaki surau. Dia datang lewat. Bila dia solat, orang sudah, dia cakap, cerita balik. Tak tahu benda Ustaz tu. Okey. Okey, sabar. Saya nak test. Nak dapat pahala yang tidak ada hak, kadang-kadang diuji setengah minit je. Jadi dia datang solat dengan kopiah dia. Adalah seorang tak waras barik. Bila dia angkat takbir, kawan tu ulur kaki. Dia pun alih. Dia angkat. Kemudian kawan tu ulur kaki lagi. Dia alih lagi. Kawan tu ulur kaki lagi. Dia berhenti solat. Dia pegang kawan tu, dia tampar. Depan mata saya. Saya kata, ya Allah, kamu solat untuk apa sebenar? Tak sabar satu, nak habiskan solat. Yang kedua, tak sabar, nak tampar orang. Yang ketiga, tak sabar nak menghadapi orang yang tak waras. Solat, nothing. Faham tak? Dalam keadaan macam tu nak buat macam mana? Siapa ni? Orang yang Orang yang tengah solat tu lah. Yang tengah solat tu dia dah blocking gitu kan. Dah tak boleh sujud je. Tak, dia tahu ada orang bagi, pergilah jauh sikit. Kenapa solat dekat kawan tu? At first tu lah. Allah nak uji siapa tu? Allah nak uji yang baring ke yang solat? Allah nak uji yang solat. Tengok, rugi tak? 27 tak dapat. Sebab pergi lewat, jemaah dah habis. Pahala bighairi hisab pun tak dapat. Rugi. Orang yang paling rugi kat dunia ialah orang yang tak sabar. Sebab kalau dia sabar, pahala dia jutawan akhirat. Okey Ustaz, ni soalan teknikal sikit Ustaz. Itu jelas lah dia pergi tampar. Okey. Dia lari. Kawan tu duk ulur. Tapi dia ni masih bersabar. Cuma semutan tu dalam hati. Dah kira tak sabar ke atau masih bersabar? Dia sabar. Dia macam, Allah, kenapa kacau macam ni? Kan kita dah belajar sabar ada 4 tahap. Tak, okey, faham. Tapi masih dalam kategori sabar lah kan? Sabarlah. Sabar. Tapi pahala dia kurang lah. Yelah, sebab kita manusia takkanlah macam suci sangat sampai kau tak ada rasa langsung kan. Nak tahulah. So dia Okey. kategori sabar lah. Jadi sabar yang paling rendah, dia sabar mulut tak cakap kan. Tangan tak bertindak tapi hati tak puas. Sabar tinggi sikit, mulut tak kata apa-apa, tangan tak bertindak, hati redha dengan musibah. Sabar paling tinggi, mulut tak cakap apa-apa, tangan tak bertindak, hati redha, mulut bersyukur. Alhamdulillah. Dengan ujian ni aku dapat pahala tanpa hisab. Boleh? Cukup Praktiskan ayat ni supaya dapat hidayah amal, hidayah taufik. Ustaz, ajurahum tu memang bahasa Arabnya upah. Upah ajurahum ni. Apa dia? Ajurahum. Ya. So maknanya Ajruh. kalau orang Arab cakap, katalah okey, kalau aku buat kerja ni ajurahum, dia tanya kan apa? Upah kan? Tapi kenapa ditranslatekan dalam bahasa upah ni? Kenapa tidak diterjemahkan sebagai upah? Ada insya-Allah. Minggu depan ada kelas. Tak. Sabar. Kelas belum habis. Jumaat ada. Sebab saya bertolak petang. Tapi Isnin tak ada. Kelas Isnin tak ada. Isnin lagi satu insya-Allah ada. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم